disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Laporan Sidang Dewan Rakyat. Penjelasan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung gig ekonomi antara yang mencuri tumpuan ahli yang berhormat. Juga isu berkaitan penganjuran debat Piala Tun Razak yang didakwa menyentuh hal ehwal syariah hukum Islam. Laporan lanjut bersama Salina Zakaria di Parlimen. Silakan Salina dengan laporan anda. Baiklah, terima kasih Azlianti di Sri Pentas. Sudah pastinya sektor gig ekonomi antara yang menjadi tumpuan pada Sidang Dewan Rakyat pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pagi tadi, dan agenda penting ini menurut ahli berhormat dimaklumkan bahawa kerajaan ketika ini sedang membuat satu kajian yang menyeluruh terhadap nasib pekerja dalam bidang berkenaan, dan ini termasuklah usaha untuk melindungi hak dan juga kebajikan mereka. Dan kata Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa satu jawatan kuasa khas juga akan ditubuhkan bagi menangani masalah pekerja dalam sektor itu. Menurut Perdana Menteri, jawatan kuasa itu bakal dianggotai Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jawatan kuasa ini akan merangka penyelesaian jangka panjang terhadap isu-isu berkaitan gig ekonomi di negara ini. Kementerian Sumber Manusia akan menjalankan kajian terperinci dari segi takrifan perundangan berhubung terma-terma dan syarat-syarat pekerjaan dalam industri kategori gig ekonomi selaras dengan perubahan trend ekonomi di bawah perkembangan industri 4.0. Langkah kedua ialah untuk melaksanakan regulatory sandbox oleh semua badan regulatori termasuk Bank Negara. Ia sebagai langkah memenuhi trend masa hadapan dalam menggalakkan aktiviti teknologi baru. Langkah seterusnya memberi tumpuan kepada gig ekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, mampan dan inklusif dalam rangka Rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025. Terdahulu beliau menjawab soalan waktu pertanyaan Menteri ketika pertanyaan berikut merupakan statistik bagi negeri-negeri. Terdahulu beliau menjawab soalan sewaktu pertanyaan Menteri oleh Ahli Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fadzil. Ia berkaitan hasrat kerajaan untuk mengawal silia sektor itu termasuk skim pembayaran pekerja syarikat Foodpanda demi membela nasib dan kebajikan mereka. Dan kerajaan dalam pada itu sedang meliti undang-undang dan juga peraturan bagi melindungi pekerja dalam gig ekonomi. Dan jelas Tun Dr. Mahathir lagi sudah pastinya menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memastikan setiap pekerja mendapat perlindungan selain daripada memperoleh manfaat hasil daripada ekonomi negara. Yang sedang mengkaji sistem gig ekonomi ini ialah oleh kerana kita ingin menentukan bahawa ada undang-undang ataupun aturan-peraturan yang boleh melindungi hak pekerja-pekerja dalam gig ekonomi. Itulah sebabnya yang kita tubuh badan ini, dan di waktu ini kita dapati bukan semuanya sama yang boleh disusun mengikut pekerja-pekerja biasa, tetapi adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menyusun undang-undang dan aturan-peraturan supaya semua pihak terlindung dan kita dapat juga manfaat daripada pertumbuhan ekonomi hasil daripada kegiatan dalam gig ekonomi. Dan ini pula berkaitan penganjuran debat Piala Tun Razak yang didakwa bertindak melampau dan juga menyentuh hal ehwal syariah hukum Islam, dan Kementerian Pendidikan menegaskan akan mewujudkan satu jawatan kuasa bagi menyiasat perkara itu, dan Menteri yang bertanggungjawab Mazli Malik berkata pihaknya akan memperkemaskan prosedur operasi standard ataupun SOP bagi semua jenis penganjuran seumpamanya agar ia tidak lagi berulang pada masa hadapan.
Hasil siasatan juga menunjukkan bahawa tidak berlaku komunikasi yang berkesan antara pihak penganjur iaitu Sekolah Datuk Abdul Razak dan juga panel juri pendapatan serta guru pengiring sekolah-sekolah yang terlibat walaupun terdapat platform untuk menyatakan bantahan. Untuk itu, Kementerian akan memperkemaskan prosedur operasi standard dengan izin SOP semua jenis penganjuran dan pertandingan agar perkara ini ataupun perkara seumpama ini tidak akan berulang lagi di masa hadapan. Jelas beliau, UiTM juga telah mengambil tindakan dan siasatan sedang dijalankan pihak hal ehwal pelajar. Dan ini pula persiapan Kementerian Air, Tanah dan juga Sumber Asli dalam menghadapi banjir turut berkumandang di Parlimen pada sesi soal jawab pagi tadi. Dan menurut Menterinya Xavier Jayakumar, pihaknya telah pun bersedia dengan program sistem amaran awal banjir ataupun dikenali sebagai PREP. Dan ia hasil kerjasama daripada Agensi Pengurusan Bencana dan juga Jabatan Meteorologi bagi menangani keupayaan daripada sudut bantuan dan juga hebahan kepada orang ramai. Melaksanaan program Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRAP Fasa 1 melibatkan 3 lembangan sungai iaitu Sungai Kelantan, Sungai Terengganu dan Sungai Pahang. Projek PRAP Fasa 1 telah pun beroperasi namun masih sedang diuji jalan. PRAP Fasa 1 dalam proses kemaskini data-data hidrologi dan data-data berkaitan bagi kegunaan model-model ramalan yang dibangunkan. PRAP membolehkan agensi penyelamat dan orang ramai membuat kesediaan awal sebelum kejadian banjir berlaku bagi mengkurangkan risiko kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa. Menurut beliau, dengan adanya PRAB, simulasi banjir akan dapat dilakukan 7 hari lebih awal dan amaran banjir dapat dikeluarkan 2 hari sebelum banjir berlaku. Malah, ia dapat memberi masa mencukupi untuk pihak Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan pihak berkuasa negeri melakukan tindakan. Program jangka panjang dan menyeluruh ini katanya telah dijalankan sejak 2015 dan berlanjutan sehingga tempoh 2022 meliputi kawasan fokus iaitu 41 kawasan sungai di seluruh negara. Dan nampaknya kami pihak media di sini masih lagi sibuk dengan sesi sidang media bersama dengan ahli-ahli Parlimen dan sesi perbahasan pula akan bersambung seperti biasa jam 2.30 petang. Dengan itu sekian laporan daripada Parlimen. Baik, terima kasih Salina Zakaria atas laporan anda.